Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat demi kesejahteraan ekonomi dan kesihatan rakyat. Dan dua tetamu yang sudah pun ada bersama saya di studio di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid, iaitu pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Jadi Prof, apa khabar? Terima kasih. Ataupun saya panggil Datuk yang lebih mudah. Boleh. Kita berjumpa di talian telefon. Yes. Tapi hari ini kita bersemuka. Alhamdulillah. Buat pertama kalinya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan, iaitu Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik. Sama-sama orang Penang. Dan kepada anda, ini merupakan satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi saya percaya anda juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat yang ingin dikongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi untuk itu, seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda, 03 20 594624 dan juga 03 20 5946 20594625. Maafkan saya terpusing tadi. Jadi itu dua talian yang kami sediakan kepada anda. Dan sebelum itu kami juga ingin mengambil kesempatan sebenarnya hari ini sambutan Hari Bomba. Jadi kita mengucapkan tahniahlah kepada ahli-ahli bomba kita yang sebenarnya juga merupakan frontliner ketika menghadapi COVID-19 ini, dan kita mengucapkan kepada mereka semua selamat bertugas. Baiklah, kita ingin memulakan sesuatu yang menarik. Mungkin bersama dengan Datuk Seri dulu. Bila perintah kawalan pergerakan diperkenalkan disebabkan oleh COVID-19, dan hari ini juga kerajaan juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan dua perkara yang selalu dilihat secara serius oleh rakyat jelata ialah satu, apakah ini akan memberi impak kepada perkembangan ekonomi ataupun memberi nafas semula kepada sektor ekonomi, dan juga apakah ianya akan memberi kesan juga dari segi faktor kesihatan. Jadi ini dua perkara yang ingin kita bincangkan. Tetapi dari aspek ekonomi, apakah Datuk Seri merasakan bahawa ini satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh kerajaan? Bagi pandangan saya mewakili warga kontraktor, kita memang mengharapkan pembukaan ni. PKPB ni, kita kata PKPB bersyarat. Jadi bila dia kata bersyarat tu, maksud dia kontrol Walaupun PKP dia bersyarat, lagi kontrol. Jadi kita memang menunggu-nunggu bila nak buka. Saya selaku presiden pun kita ada hantar surat pada sampai ke PM, TPM, minta dibuka. Disebabkan bila dibuka, baru projek rancangan yang pertama diumumkan Februari sebanyak 2 bilion. 2 bilion itu boleh dilaksanakan. Cabutan undi untuk G1 dan G2 sebanyak 1.4 bilion boleh dilaksanakan seluruh Malaysia. Jadi apabila PKP ini diumumkan, benda itu semua terbantu, tak boleh jalan. Kontraktor tak ada kerja, tak boleh buat apa. Kontraktor ahli kita sedang buat kerja, tapi bila PKP ini dilaksanakan, diberhentikan. Bernilai lebih kurang angka daripada ahli-ahli yang kita terima 1 bilion lebih. Semua terberhenti. Jadi bila dibukakan hari ini, dikatakan 4 bulan ni, kita rasa seronok lah nak buka. Tapi walaupun dibuka hari ini, dia mengambil masa untuk jalan balik, to start up back. The other chain kena buka juga. Pasir, pembekal pasir, hardware, lori, logistik, jentera, semua kena kerja. Jadi kita menjangkakan lebih kurang 1 atau 2 minggu baru full force running. Jadi kita mengharapkan benda ni dapat bergerak lah. Barulah kita boleh menyawa balik. Kalau tidak, kontraktor ramai lah. Macam saya katakan tadi, bincang-bincang. Semalam saya jumpa warga kontraktor hantar Grab food. Awasai.
Tak ada PKP kerja. ni tak boleh kerja, tak ada duit, tak ada income, duduk rumah pun bini marah. Tak ada income, tengok muka, tak boleh kerja, tak boleh keluar. Saya bawa Grab food ni ke, saya hantar-hantar, saya boleh bergerak juga. Saya pun pening kepala. Jadi itu adalah G1 punya kontraktor. Betapa susahnya G1 ni golongan B40 lah dia kata. Memang tak ada kerja, tak ada income langsung. Jadi bila buka balik PKPB ni, kita alhamdulillah lah berharapkan maybe orang putih kata ada light at the end of the tunnel, dok. Ada cahaya di Ada hujung cahaya, terowong. boleh lah. Sebab kalau kita nak tutup ni, nak tutup sampai berapa lama? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi kita tutup berapa lama pun COVID ni tetap ada. Macam mana yang saya baca lah, dok boleh mengesahkan. Mana dikeluarkan katakan COVID ni akan ada setahun atau 2 tahun. Jadi kita kena bergerak dan bersyarat. SOP kena ikut lah. Aku dan sekarang ni kontraktor kena tanda tangan surat aku janji mematuhi SOP. Nanti kita nak bercakap tentang SOP. Itu pun satu isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi saya nak kongsi sesuatu juga bersama dengan Prof Datuk Dr. Nafiah lah. Ini pun satu isu yang diperkatakan dengan begitu luas sekali di luar sana lah. Ada yang merasa bimbang, ada yang merasa takut apabila PKPB ini diperkenalkan oleh kerajaan. Kita bercakap tentang untuk menyekat ataupun menghalang rantaian COVID-19 itu daripada merebak dan sebagainya. Dan setakat ini ianya dilihat begitu berkesan melalui pelaksanaan PKP yang terdahulu. Jadi apakah rasa kerisauan, rasa gelisah rakyat ini berasas ataupun tidak? Terima kasih Saudara Syekawi bertanya soalan itu ya. Sebenarnya bagi pihak kami bagi pihak perubatan, kita melihat bahawa PKP ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang akan memberhentikan COVID ini selama-lamanya. Ianya diperkenalkan adalah bertujuan untuk memberi kita sedikit masa untuk membuat persiapan. Kita telah dengar banyak perkataan flatten the curve telah digunakan iaitu melandaikan lingkungan. Apa maksud melandaikan lingkungan itu? Kita tidak mahu jumlah bilangan pesakit itu datang secara mendadak. Terlalu ramai bilangannya sehinggakan kemampuan kita untuk menangani kes tersebut telah melebihi kita punya kemampuan lah. Kita lihat banyak negara-negara yang kadar kematiannya jauh lebih tinggi daripada kematian yang ada dalam negara. Jadi this is always the worry. Saya umpamakan kalau untuk mereka yang susah nak membayangkan dia seperti mengambil peperiksaan. Kalau besok saudara sekawi tiba-tiba cikgu datang masuk kelas kata besok you are going to sit for the exam, dia kata cikgu saya tak ready. So boleh tak beri saya sedikit masa, so defer, kata 6 bulan you defer, dan kemudian you gunakan masa itu untuk membaca buku. Itulah masa kita buat persediaan. Tetapi you tak boleh defer selama-lamanya. Because at one time you kena juga ambil exam. Kalau tidak you ketinggalan zaman. Kawan-kawan you telah lulus, you masih lagi belum. Jadi bagi saya PKP ini adalah satu andaian yang sama. Kita memberi satu peluang untuk pihak-pihak berwajib, pihak-pihak di barisan hadapan ini untuk mengadakan persediaan yang rapi, yang secukupnya untuk menghadapi kes-kes yang akan datang So apa yang kita buat, kita kena lihat sekarang sama ada berasas atau tidak. Kita kena lihat apa sebenarnya kapasiti yang kita ada sekarang. Adakah kita mampu untuk mengatasi jumlah yang kita jangka akan datang kemudian. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita dengar sendiri daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang kita punya bed occupancy rate is only 30%, which means that 70% yang telah dihaskan untuk COVID-19 ni kosong. Masih kosong. Kita tengok hanya 13 orang yang di ICU yang ventilated. Kita ada jumlah ventilator yang jauh lebih besar daripada itu. Dan kita tahu yang more than 80% ataupun 80% daripada mereka yang terkena dengan jangkitan ini adalah mild sifatnya atau asymptomatic ataupun mungkin mild, ada sedikit simptom lah. Jadi kita rasakan mungkin kita mengikut kadar yang kita ada sekarang ni, kita boleh handle, kita bersedia. Dan adakah kita ada langkah-langkah lain, umpamanya have we secured our borders? Yes, kita tahu airport kita dan telah
secure. Saya dapati juga dapat maklumat yang kita dah dapat yang the rapid test kit tu sudah datang daripada South Korea. Kita telah identify grup-grup yang mana yang mempunyai risiko tertinggi. If you look at the past few weeks, semua yang kes-kes baru yang diumumkan itu adalah daripada golongan mereka yang telah berada dalam kuarantin. We identified them. Sama ada di dalam EMCO yang kita perketatkan ataupun daripada kumpulan-kumpulan yang balik pada luar negara. So they are already there. We know they are already there. Very few, kalau ada pun, saya tengok yang datang ke hospital kita tak ada yang datang daripada luar, daripada yang kes-kes yang kita tidak tahu. Ada negeri-negeri yang seperti Perlis, Labuan, lebih daripada 14 hari tidak ada kes baru. And we know they are quite clean. So in general, we think that yes, satu hari kita terpaksa menghadapinya. Kita terpaksa membuat satu keputusan yang kita terpaksa. Adakah hari itu hari ini atau hari esok? Bukan untuk saya buat keputusan, saya tak tahu. With the benefit of hindsight, you can see the effect. You will only see 2 weeks later lah. 2 minggu kemudian boleh datang balik, mungkin datang studio kata, well, actually ada peningkatan. We dari sebagai petugas-petugas, ini adalah tanggungjawab kami untuk bersedia lah. We will accept the responsibility. Kalau ada peningkatan, then we have to deal with them. Because itu adalah tanggungjawab. Kalau bukan kami yang nak merawat, siapa lagi nak merawat? Okay. So we on our side, we will do what we best we can for the benefit of orang ramai. Yang mana yang sakit kita akan rawat, dan kita akan bagi nasihat-nasihat tertentu supaya rakyat itu dapat membuat keputusan yang betul. At the end of the day, the responsibility have to be shifted to some extent to masyarakat, to pihak industri, kepada majikan, kepada orang ramai dan sebagainya. It cannot be forever doktor yang pegang. Jadi saya dah jadi seorang surgeon ni, kadang-kadang we have to make difficult decision. Sometimes your decision is right, sometimes your decision is not right. You can sit down kata, I should have done that better dan sebagainya. Saya suka But you have to live with that decision. Saya suka bila Datuk bercakap tentang istilah yang digunakan, membuat keputusan. Dan kerajaan sendiri pun telah membuat keputusan bahawa PKPB harus diperkenalkan dengan segera dan dipersetujui oleh mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi terutamanya. Dan saya nak kembali kepada Datuk Seri. Tadi pun nak sentuh tentang SOP yang ada disentuh, kerana ini antara isu yang ditekankan dengan begitu serius sekali oleh kerajaan, bahawa PKPB ini haruslah dilaksanakan dengan SOP yang begitu rigid. Jadi apa SOP yang dikenakan kepada industri yang melibatkan Datuk Seri dan rakan-rakan? Sebelum saya nak cerita tu, bila kita dah buka PKP ni dilonggarkan jadi yang pertama sekali bila dia kata PKPB bersyarat tu, syarat-syarat dia salah satu dia ikut SOP kan? Ikut SOP dalam industri pembinaan, pekerja-pekerja kena ada check temperature, Google dan penjarakan 1 meter atau 2 meter kena ikut. Itu syarat-syarat dia. Jadi bila kita kata bersyarat tu, Dok, kita setuju. Kontraktor pula bila dah setuju terima daripada MITI tu kena sign akor janji dia, ikut syarat-syarat tu. Apabila didapati kena tangkap tak ikut, tindakan boleh diambil. Bila you kata setuju, will it be adakah ianya akan menimbulkan masalah? No, kita akan implement. Masalah yang kita hadapi apabila dibuka sebagai industri pembinaan ni, umpamanya kita buat rumah. Kita sebagai kontraktor yang buat rumah tu, dia diluluskan buat kerja. Tapi bila dia nak buat rumah tu kena ada electrical. Elektriknya orang tak diluluskan. Bila dia buat rumah tu kena ada bumbung. Pembekal bumbung tak diluluskan. Kelang-kelang tak buka. Macam mana nak buat rumah? Dan ada plumbing, tukang-tukang pipe. Itu sub, kita punya sub. Tukang buat tingkap, aluminium industri, aluminium frame. Kelang-kelang tu tak diluluskan. Jadi benda tu tak boleh bergerak. The effect, the impact tu akan patah balik pada kontraktor. Mula dia buka 50% MITI. Lepas tu sekarang dia buka 100% dan tak ada hard limit. That's very good. Kita sokong dan setuju. Jadi sebab tu saya katakan kita suka buka PKP bersyarat ni, biarlah semua keseluruhan dibuka. Dan macam doktor kata tadi pun, kita nak tahu COVID ni kan, kita tak tahu bila. Well,
when will it end? We don't know. Biar kita buka, apabila ada, kita study balik, kita control balik. Kalau kita tak buka, bila nak buka? Besok, next month, biar buka sekarang daripada buka kemudian. Sedangkan macam kita dah tahu, green zone, Perlis, Perak, Kedah, Kelantan tu, there's no more. It's green area. Dah buka je lah green area. Lepas tu bila masalah tu kita tackle, make decision balik. Sebab kita pun tahu kluster, saya pun tak nafikan kluster-kluster yang kena COVID baru ni di Ampang. Kontraktor. Tapi kita dah tahu, you lock down that area. Tarik pekerja-pekerja tu. Lockdown. Kita setuju. Buat je. Tapi masalah dia bila kita hadapi sekarang ni, bila PM dah umum, aku dah setuju keputusan PM, kita buka 4 bulan. Dalam 4 bulan yang buka tu 9 negeri tak setuju. Itu dah kita ada masalah. Sepatutnya semua kena ikutlah PM punya keputusan. Dan kita pula menghadapi apabila kita masa yang PKP ni semua, kerja tak boleh jalan. Lepas tu kerja nak kena jalan balik. Kita kena ambil insurans, bank guarantee, kena sambung. Dan sekarang ni kita dah, bila diberi kebenaran, nak jalan kerja pun tak boleh 100% lagi lah. Sebab 9 state lagi tak, banyak industri other state tak boleh buka lagi. Kelang tak jalan lagi. Macam mana nak supply bumbung, macam mana nak supply, bila kita cakap industri bumbung bukan untuk 1 biji rumah, untuk ratus-ratus biji rumah, berapa ribu, berapa trailer nak jalan. Trailer company, lori company kata, saya tak dapat permit lah, macam mana saya nak keluar, takut kena tangkap lah. Jadi di sini kita kena ingat, KDN nak tangkap orang, tak ada permit, tak boleh keluar. Kementerian Kesihatan, KKM kata kelonggaran dia tu susah, kita kena kontrol. MITI kata lulus. Orang yang nak sana pula, kita industri construction, kita lebih ikut pada CIDB yang keluarkan lesen kita. Jadi siapa yang nak keluarkan arahan SOP tu sebenarnya? Jadi KDN ke, MITI ke, KKM ke, KKR ke, ataupun CIDB lah. CIDB di bawah Kementerian Kerja Raya. Jadi kita ni di tengah-tengah. Lepas tu bila besok ni kita kalau nak buat tuntutan dari segi insurans, bank guarantee, prelim lah, yang mana benda tak boleh jalan ni, kita nak tuju kepada siapa. Itu akan ada isu ke hadapan. Tak apalah, kita boleh, masalah tu kita akan buat bila dia sampai. Sekarang ni kita nak bergerak dulu. Dan saya minta betul-betul biarlah, kita tahu semua niat baik nak jaga kan. Semua kementerian niat baik. Bila dah buka tu, saya ucap terima kasih banyak-banyak lah. Kita dah boleh move. Ucap terima kasih. Bergerak. Okey. Menarik ni sebenarnya Profesor Dato' Dr. Hanafiah ya. In terms of disiplin rakyat Malaysia, ini pun satu persoalan yang menarik juga. Kadang-kadang kebebasan itu seolah-olah ialah sesuatu yang memerdekakan pergerakan mereka, memerdekakan pemikiran mereka, dan mereka menganggap bahawa inilah masa yang sesuai sebenarnya mereka untuk melakukan apa yang tidak boleh dilakukan ketika PKP dikenakan. Jadi apakah ini juga menjadi faktor yang mungkin boleh mengakibatkan COVID-19 itu susah untuk dikawal sepenuhnya? Ya, kita memahami perasaan orang ramai ya, memang sukar ya, tetapi kita harus ingat setiap satu itu memerlukan pengorbanan. Macam tadi saya akhiri sentence saya yang terakhir tadi, terpaksa membuat keputusan. And sometimes you have to live with that decision. Sometimes kita terpaksa membuat keputusan yang berat, tetapi untuk kebaikan bersama. Umpamanya I'm a surgeon, kalau ada kaki yang busuk, if you keep the leg, you will die. So mungkin kita terpaksa memotong kaki tersebut untuk menyelamatkan nyawa. Gangrene. Gangrene, betul Dato' Seri. And it has to be timely. You want to keep the leg, kemudian by the time you are so sick, dah tak boleh bawa ke Dewan Bedah, sampai Dewan Bedah dia mati. So you get the poison your blood and so on. So keputusan itu perlu dibuat pada waktu yang betul, dengan sebab-sebab yang betul. And sometimes again, kuasa di tangan Tuhan, di tangan Allah, dan keputusan yang kita rasa dengan niat yang baik itu mungkin salah. So itulah kita
faham ya memang kekuatan ekonomi itu penting, sebab tanpa kekuatan ekonomi nanti kita pun tak dapat kesihatan yang baik. Kita tengok memang ada kaitan antara kekayaan dengan kesihatan. Ya, negara-negara yang lebih kaya itu mampu untuk memberi kemudahan kesihatan yang lebih baik daripada negara-negara yang miskin. Kita tahu orang juga kesihatan mental itu penting. Kalau you hilang pekerjaan, mungkin nanti your family breakdown dan sebagainya, dia ada kesihatan mental yang teruk, kesihatan fizikal pun akan terganggu. Kita faham masalah itu ya. So sekarang kita nak tengok disiplin. Seperti soalan saudara Syekawi tadi, disiplin rakyat. Kita yakin dan rakyat kita mempunyai kita haraplah ada kematangan yang ada. Sebab the fact that dalam beberapa hari ini pun apabila diumumkan ada PKP bersyarat, bukan PKP itu ditamatkan. PKP bersyarat untuk industri-industri tertentu memulakan ekonomi. Itu pun kita dapati ada banyak suara-suara yang berpendapat yang berbeza. If you ask me, ya, kalau saudara Syakawi tanya saya, bulan 2 dulu, kalau disebut perkataan PKP itu, orang tanya apa itu PKP. Kalau tanya kena duduk di rumah, orang kata this is not right. Too much. Ya. Masa tu masih ada orang yang nak pergi keluar negara lagi. You know how many people who wants to go out and say, no, it's okay. But a few months later, now, rakyat boleh kata, kenapa nak ada PKP bersyarat ni? They get very worried. Bagi saya rasa bangga. Untuk sebagai seorang doktor, saya rasa bangga sebab maksudnya telah sampai kepada satu tahap di mana masyarakat itu sedang berfikir. They can make their own decision. If they can make their own decision, that means kematangan itu telah ada. Mungkin belum sampai kepada peringkat yang kita mahukan, tetapi kita tidak memandang rendah tentang kemampuan untuk masyarakat itu membuat keputusan sendiri. This is like again, I know you like football. This is like football. You know, I said last time dalam interview saya kata, you win, you are leading 3-0 in the first half. Don't lose 4-3. So the second half. Tapi now we are going through the second half. Tinggal lagi 10 minit. Shall you now play your young players untuk masa depan? Can we trust them? Kita tengok dalam training dia bagus, mungkin ada few ni. So these are the young players. Siapa dia? Kalau awal-awal dulu kita di barisan hadapan yang membuat keputusan tersebut, now we transfer that to the young players, which is actually the untested, the public. Now you make your own decision. Of course, kita kena ada captain lah, the captain yang tengok kata, I give you specific instruction what to do. Dan dalam tu kita guide dia apa kita nak buat dan kita lihat. Of course kalau dia buat tak betul, kita tak boleh tukar sebelah-sebelah orang. So that's why we do it berperingkat, bersyarat, dengan teliti dan dengan teratur. Cuma rayuan kami ialah buat dengan teliti dan teratur. Sila patuhi benda-benda yang kita tahu terbukti berkesan. Let's do that together. Kita kena bergerak sederap. If we keep on fighting, we cannot live anywhere. So kalau semua orang faham role masing-masing, buat dengan yang terbaik, kita yakin dengan rakan-rakan kita ni yang mereka akan mengikuti SOP yang telah dipersetujui. Kita bukan kata somebody decide on you, you persetujui. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Tuhan yang one day we will develop this. At the end of the day, we cannot end this unless we have a vaccine ataupun there is a immunity within the population. So itu pandangan saya. Menarik. Kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi sebelum kita berehat, kita ambil satu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Salam ya, dari kami ada ahli-ahli panel. Soalan saya pertama, apa mengenai pada dasar tenaga buruh asing. Mengenai pada dasar tenaga buruh asing, apa berjumlah 2.3 juta orang akan dikaji semula sebagaimana kenyataan Menteri GPM Datuk Seri Mustafa Mohamed dikawal dan diganti dengan rakyat tempatan. Yang kedua, mengenai lindungi pekerja bukan syarikat. Kenyataan Menteri Kewangan Malaysia PKPB adalah untuk lindungi pekerja bukan syarikat daripada terkesan dengan potongan gaji semasa PKP. Yang ketiga, mengenai tangani krisis kesihatan. Malaysia berada di tangga
ke-18 kesiapsiagaan tangani kesihatan sedunia dengan skor 62.2. Apakah kelemahan Malaysia? Sebab apa kita tengok talent dia kan, dia mendahului Malaysia dengan skor 73.2. Kita nak tahu apa kelemahan Malaysia ni. Okey, kedua, yang keempat mengenai isu kebajikan dan kesihatan rakyat. Isu kesihatan dan kebajikan dan kesihatan rakyat perlu diketengahkan di peringkat parlimen. Kenapa isu ini diam begitu saja? Supaya masalah COVID ni kan kita dapat tangani dengan segera. Sekian, terima kasih untuk komen dalam hal ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sepatutnya isu soalan yang keempat tu kena tanya menteri sebenarnya, tapi insya-Allah kita mungkin akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang Ridwan bangkitkan. Rehat dulu Ridwan, kerana kita juga di sini akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah kesempatan ini sebenarnya untuk melontarkan apa saja persoalan dan juga pertanyaan yang mungkin bermain di minda anda sekarang ini. Dua tetamu ini bersiap sedia sebenarnya untuk menjawab apa saja persoalan yang mungkin akan anda bangkitkan. Baik, kita berehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara Bernama TV. Okey, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat demi kesejahteraan ekonomi dan kesihatan rakyat. Baik, tadi ada persoalan-persoalan menarik Datuk Seri dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Yang pertama ialah tentang dasar tenaga buruh asing perlu dikaji semula katanya, dan yang kedua tadi adalah tentang PKPB melindungi pekerja bukan syarikat. Jadi mungkin dapat komen daripada Datuk Seri. Terima kasih Kawin. Yang pertama sekali tentang pekerja asing hingga setakat hari ini siapa pun tak tahu berapa ramai pekerja asing yang ada dalam negara kita ni. Yang ada permit saya difahamkan 2 juta lebih, dan yang tak ada permit mungkin lebih sebab dia tak berdaftar. Jadi apabila kita tahu ada COVID-19 ni Dok, di kawasan-kawasan mana, kita kena buat balik, kena kaji balik dia ada permit ke tak ada permit. Jadi kalau dia tak ada permit, kita tak boleh trace dia lagi merata. Kalau dia ada permit, kita boleh pegang permit dia. Itu yang pertama sekali saya sarankan KDN lah, kena buat lah. Macam mana soalannya pertama, macam mana pekerja-pekerja asing ni masuk bolos dalam negara kita? One good question. Macam mana dia boleh bolos senang sangat? Adakah kita ni, sempadan kita ni terlampau loose? Saya berpandangan dan berpendapat pekerja tanpa permit ni lebih daripada yang berpermit. Sebab apa? Dia kata nak bayar permit pun mahal. Lepas tu kerja belum tentu dia dapat. Jadi kerja pula dia nak kena minta gaji yang mahal sebab dia nak bayar permit, orang tengah dan sebagainya. Jadi apabila tak kita ada pendatang asing yang tanpa permit, next question mark kita, why? Kita dipahamkan dan tahu pekerja-pekerja Indonesia yang tanpa permit ramai dah balik. Itu lagi, ramai kita dah tahu. Bila ekonomi down, teruk, Dok, semua balik. Jadi, dan saya pun sebagai kontraktor, saya tahulah ada permit, tak ada permit. Jadi ini kena kaji balik semula. I think we don't comment on that lah. Kita kena tahu yang pertama sekali pokok bangkar dia, berapa peratus yang ada permit, berapa peratus yang tak ada permit. Bukan je bila kita tahu kita tak ada permit ni, Rohingya, Bangla je, Indonesia pun sama. Dan juga Thailand. Tapi kalau kita pergi ke Cameron Highland tu, ke atas bukit tu, ramai pekerja-pekerja asing yang kerja di ladang-ladang, bukanlah industri, tanpa permit. Apa kita nak buat? Soalan-soalan tu kita nak kaji balik. Dan soalan yang kedua tadi tentang PKP ni sepatutnya menjaga pekerja. Betul? Jadi di sini saya nak guna kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah pada Yang Amat Perdana Menteri dan menteri-menteri. Sacrifice 2 bulan tanpa gaji. Gaji ni serahkan balik. Jadi peringkat atasan tu tanpa gaji bagi balik hingga yang mulia Agung pun bagi. Jadi bila peringkat atasan ni bagi benda tu, sacrifice dan bekerja siang malam, kita di peringkat bawah ni kenalah bekerja. Kenalah usaha balik. Lama mana kita nak ambil
Orang Penang kata gaji buta. Tak mau kerja nak dapat gaji. Dan nak salahkan majikan kena jaga pekerja. Majikan mana boleh tahan? Mak bapak kita pun kalau anak tak kerja, makan buta nanti marah. Hang keluar pergi kerja. Betul tak betul? That is normal tak? Jadi ini ialah what is happening lah in life reality. Di peringkat atasan dah buat pengorbanan macam tu teruk. Adakah kita tak mau buat pengorbanan yang nak kena kerja? Jadi dari segi industri ni macam saya katakan construction, Sekawi, kalau kita buat pembinaan di bawah mana-mana kementerian pun, yang pertama kena ada orang jaga supervision kerja tu. Supervision tu technician ke TA kena pastikan kontraktor tu buat guna simen betul, guna bahan-bahan yang betul. Jadi kalau technician ni pegawai-pegawai kerajaan ni tak kerja, siapa nak pastikan? Dia kena kerja. Lepas tu bila dia dah kerja, dia dah buat laporan tu kena bagi kerani pula. Kerani kena buat pula payment. Siapa nak proses? Siapa nak proses payment? QS kena proses. QS kena proses, account section kena buat. Betul, account section buat, QS kena proses. Dia pula kena hantar dekat finance. Gaji kena bayar. Dah tu kena proses gaji. Jadi pokok pangkal dia pada keseluruhannya dia ada chain effect. Jadi saya berpendapat kena kerja semua. Kita kerja dan PKPB. Dia bukan dilonggar apa? B bersyarat. Macam-macam kita kontrol, kita buat. Kita tengok macam mana apa yang kita boleh dan menghadapi. Dok kalau apa yang kita menghadapi tu, kita ada doktor-doktor, kita kaji balik. Jadi saya berpandangan macam ni, kita minta biarlah semua orang bertekus-lumus balik kerja dan tak ada satu majikan pun boleh tahan. Kalau kita di sini industri pun depends on how big the company is. Kalau company tu gaji dia 100,000 sebulan bayar staff ya, dengan overhead apa, kalau 2 bulan dia tak ada kerja 200,000, there's no income that you kena bayar, there's no profit. Tak ada satu syarikat pun boleh. Kita dah tahu the impact will be kena buang orang. Dan kita ada pengangguran. Sekarang ni kita baca kadar pengangguran dah meningkat 8.3%. Menteri Tok Pa beritahu. Tok Pa sendiri umumkan surat khabar daripada 2% lebih dan naik 8%. Kalau benda ni berlarutan, kita akan ada pengangguran lagi teruk dan kilang-kilang semua akan tutup. Mana boleh jalan? Kilang lagi ribu-ribu bekerja. You cannot meet orders and all that. Then you cannot continue. Jadi bila pengangguran tadi, you ada efek lain dok. Efek lain, kita akan ada kecurian, ekonomi meleset, kita akan ada sakit, orang akan stres. Jadi saranan saya, biarlah kita sama-sama sacrifice balik, kita kerja balik, kita menghadapi benda ni. Bukan dia kata dibebas semua, tak. Dilonggarkan bersyarat. Okey, saya nak dapat pandangan ni pada Profesor Datuk lah. Ini pun menarik jugalah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Datuk dan rakan-rakan di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Ini pun sesuatu yang menarik. Banyak juga inovasi-inovasi yang menarik dilakukan, bukan hanya sebelum ini tetapi ketika COVID-19 itu menular. Jadi mungkin boleh kita kongsi bersama dengan penonton. Yang terkini yang mungkin saudara Syekawi telah maklum, kita ada test satu robot lah. Robot itu dinamakan MCK-19 ataupun nama panjangnya Makcik Kia 19 ya. Memang banyak akhbar-akhbar yang sangat berminat lah bila nampak nama Makcik Kia tu. The Kia means Key Innovation Assisting Healthcare. Ia merangkumi beberapa alat-alat yang kita akan gunakan. Ini yang perkembangan seperti mana dalam gambar itu, yang mana akan digunakan untuk membantu kita semasa COVID-19. Tujuan utamanya adalah mengurangkan risiko jangkitan kepada pesakit, antara pesakit dengan healthcare workers kita lah, dengan petugas-petugas barisan hadapan. Ada beberapa jenis yang kita plan ya. Makcik Kia tu sebenarnya adalah delivery robot. Itu yang paling mudah disediakan.
kerjasama antara UTM, ya, Profesor Yong daripada Universiti Teknologi Malaysia, DF Automation dan MOSTI, ya, yang mana meminta kita untuk mencari satu jalan yang mana kita boleh menggunakan inovasi tertentu. It should be ready by end of this month. Hari itu kita test dulu, tapi ada beberapa pembaharuan yang kita nak buat lah sikit, macam suara dia bagi sedap sikit lah. There's very robotic. Sekarang apa? Suara dia tak suara tak English open the door. Okay. Not very nice. So kita buatlah, biarlah Makcik Kiah bunyi nak makan apa, kalau dah sedia. Kita buat dalam 3 bahasa. Mungkin ada mesra peranggan. Kemudian kita juga hari ini pun dah sampai, kita akan cantikkan sikit bentuknya lah. The prototype tu nampak macam vending machine on a wheel. Not so nice. Kita cantikkan sikit, kita bagi nampak menarik sikit, dan juga kita pastikan yang ia mudah dibersihkan, sebab kita tahu dia exposed to COVID punya patients. So kita mudah dibersihkan menggunakan, mungkin disalut dengan beberapa bahan nanoteknologi yang boleh membunuh kuman. So kita buat satu. Minggu lepas kita ada satu lagi, another industri yang mau bekerjasama dengan kita, nama robot Vita. Saya tak pasti kalau ada gambar di sini. Robot tersebut adalah robot komunikasi, di mana kita boleh bercakap dengan pesakit itu daripada jauh. Umpamanya kalau saudara Syikawi berada di sini, robot itu berada di ward, kita boleh actually control robot dari sini, dan kemudian and we can make the robot walk to the patient, dan kita communicate. Saya boleh zoomkan kamera tu dengan detail, boleh tengok ECG dan chart dia dekat ujung katil, ya. So that helps kalau doktor-doktor, pakar-pakar tertentu boleh melihat secara telehealth lah. Kemudian dia ada stetoskop. You ask the patient, ambil stetoskop, letak dekat sini, you boleh dengar sama ada degupan jantung ataupun bunyi pernafasan. There's no contact, There's no contact. So we can do that, dan boleh juga dihubungi dengan peranti-peranti lain, di mana macam kalau ada ultrasound machine, we can actually join and do that. Tengok what's that, maybe gallbladder dan sebagainya. So this is something good yang kita akan cuba, dan kita harap boleh membantu mengurangkan risiko jangkitan penyakit tu kepada health worker. Sebab kalau health worker kita sakit, siapa nak jaga pesakit tu nanti? Okey, nanti saya nak dulu tentang risiko jangkitan. Itu pun satu isu yang menarik juga sebenarnya untuk kita sembang-sembang nanti. Tapi saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Baha dari Kuala Lumpur, ada di talian kita. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Serkawi. Saya. Apa khabar? Baik, sihat. Baha sihat? Alhamdulillah, selamat berpuasa, selamat berbuka. Ya. Pada dua ahli panel ni, ya. Ya. Okey, saya ada 3 soalan. 2 soalan kepada orang kuat PKMM ni lah. Okey. Datuk Seri lah kan. Saya nak sambung sikit dari segi apa yang disaran oleh pemanggil daripada Pulau Pinang tadi kan. Ridwan, okey. Dengan pekerja asing ni kan. Memang kita semua tahu, semua pekerja-pekerja asing ni banyaknya parti. Tak ada yang betul dia kan. Tapi sebabkan dia orang ni boleh kerja, maka kontraktor ni pakailah dia orang. Sebab harga murah. Ya. Tapi yang saya heran ni, kenapa tak diutamakan kerja-kerja tempatan? Itu nombor 1. Nombor 2 ni, persatuan tentang kontraktor ni, Serkawi sebagai PKMM, Perkop, ramai ahli-ahlinya kontraktor Melayu, tetapi masih nak ambil bahan-bahan binaan apa juga untuk pembinaan dari bangsa asing. Apa tak dibuat konsortium barang-barang binaan Melayu, pengelola pasir Melayu, hingga pemimpin persatuan terpaksa berjumpa dengan menteri untuk dapatkan projek, tapi tak berhasil. Rasanya ahli-ahli pun ramai yang tak bersatu bersama dengan persatuan, pasal ada kan yang ada tu yuran bulanan pun dia orang tak membayar. Nombor 3 je ni nak tanya yang apa profesor ni kan, kerana PKPB ni kan memang majoriti rakyat memang tak suka lah pasal COVID-19 ni kita tak ada lagi dia punya vaksin. Jadi terpaksa jugalah, walaupun 9 negeri tak setuju kan, tapi kita terpaksa buat juga. Tapi nak tanya Profesor, kalaulah katanya PKPB ni tak berhasil kan, apakah saranan Profesor mungkin yang terbaik, ataupun mungkin dipulangkan balik PKB ke ataupun jadi mohon pencerahan ahli panel dengan ikhlas. Ya. Terima kasih Serkawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Persoalan yang menarik sebenarnya. 2 persoalan ditujukan terus kepada Datuk Seri Muhammad Fadil Hasan. Ya, Datuk Seri.
Okey, yang pertama sekali terima kasih Cik Bahar kerana melihat program kita. Yang pertama sekali tentang pekerja-pekerja tempatan. Jadi kalau pekerja-pekerja tempatan sanggup bekerja dengan gaji yang ditawarkan dengan dia mahir dalam kerja-kerja tu, nescaya kita ambil. Sekarang ni bila pekerja-pekerja asing yang tak ada permit dan sebagainya mahir buat kerja dan dia orang tawar kita harganya lebih baik. Yang pertama sekali, dia orang dah lama dalam negara kita, dia tak tawar kerja makan gaji dah. Dia sub. Dia jadi sub kontraktor. Tukang kayu sub buat bangunan ni, tukang kayu dia ambil. Dan tukang plaster simen, dia sub plaster. Sekarang ni dipahamkan yang Bangla ni pun dia dah jadi tukang potong besi, dia sub 1 tan besi berapa. Orang-orang kita tak. Jadi kita bila dia sub ni sebagai kontraktor, yang pertama sekali dia tak payah pergi kawal. Tak ada orang ulak, orang kata orang ulak on site lah, tak kerja apa kan. I sub you based how many tan. I supply you berapa tan, you buat kerja kita bayar. 1 tan 300, 400 kita bayar 1 tan. Jadi satu hari dia boleh bengkok besi bentuk apa semua dalam 10-20 tan. Dia pakai 5 orang kan, semua pasal pakai mesin kan. Jadi dia boleh untung lah. Dia untung kita bagi. Tapi kalau kita ambil pekerja, kita kena ada supervisor pula. Nak kena check pekerja tu kerja dan dia kena tahu buat kerja. Pekerja-pekerja asing ni dia dah mahir. Dia buka plan dia dah tahu dah. Dia main tawar kita, saya sub 1 tan audit. Bila kita dah masuk tender, kita dah ikut tan. 1 tan besi, pekerja berapa, wastage berapa, handling nak angkat naik pakai crane ke hoisting ke berapa. We calculate that way. Sebab kita pun nanti akan ambil untung 5%, 10%. Jadi itulah pekerja. Kalau ada pekerja-pekerja tempatan yang sanggup bekerja dan boleh offer, why not? Dan kalau tak mau bagi pekerja asing, kerajaan kena tangkap lah dia orang. Atau pekerja yang ada permit ni, kalau pekerja-pekerja yang ada permit ni nak masuk dalam negara kita, why don't the government enforce the screening of COVID? That's number one. Screening of COVID or healthcare. Jadi pekerja-pekerja banyak yang ni diberikan kepada CLAB, Construction Labour Exchange. Itu di bawah anak syarikat CIDB. Kita persatuan pun bekerjasama dengan CIDB lah. Sebab lesen kita CIDB yang keluarkan. Enforce lah benda tu. Kita sokong, kita setuju. Jadi pekerja tempatan tak mau kerja. Dia suka kerja kat Kelang, aircon, naik bas, main ambil bas aircon, kerja tempat aircon, makan ada, semua ada. Semua ada lah. Ini pekerja ni kita kotor. Industri kotor, abuk, panas dan sebagainya. Betul tak betul, very rough job lah. COVID pun takut. Saya cakap tu kata very rough job. Tak betul kena marah. Panas, kotor, betul. Soalan yang kedua tadi tu tentang kontraktor Melayu lah. Tidak bersatu. Persatuan Kontraktor Melayu, kita Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia ialah yang terbesar. Kita mempunyai setiap negeri. Kita ada YDP, nyari betul di seluruh Malaysia. Sampai ke Sabah dan Sarawak. Ahli kita sebenarnya adalah 18,000, tapi yang berbayar yuran semua tepat ini yang dia bayar yuran maksud dia layak mengundi, bersuara semua dalam negeri lah. Jadi adalah 8,000 yang berbayar yuran, 18,000. Yang baki tu banyak ni nak form persatuan ni. Ada setahun jagung persatuan, tak sampai setahun pun ada. Tapi dia bangkitkan persoalan apa ni Datuk Seri lah tentang tak bolehkah kontraktor Melayu ini berdiri atas kaki sendiri, artinya tidak mengharap supply itu datang daripada orang lain yang bukan Melayu lah. Misalnya kita terpaksa kata nak beli pasir, kita terpaksa beli daripada orang lain. Kenapa tak tubuhkan satu konsortium di mana semua ini boleh disediakan kepada kontraktor kita? Jadi dia macam ni, benda ni telah pun dilaksanakan dulu. Pernas Semdabi. Pernas Semdabi adalah satu agensi supply yang besar, government link supply besi, supply simen, you boleh ambil ribu-ribu beg, supply simen, supply besi. Tapi benda tu fail. Sampai kontraktor diizinkan buat direct payment. Direct payment, Pernas Semdabi supply, kira daripada agensi mana JKR buat surat, supply. Kontraktor tak payah bayar, barang tu sampai to the extent, benda tu fail. Ada bila masalah projek tu fail, rugi,
Macam mana kontraktor tu nak bayar? Macam mana nak ambil balik? Penasin Dabi pun tutup. Benda tu milion-milion. Itu projek besar. Dan yang kecil-kecil ni pun sama juga. Kontraktor-kontraktor kecil ni tambah kena PKP ni, dia tak ada duit. Macam mana dia nak bayar? Siapa boleh tahan? Saya sendiri pernah buka hardware. Dalam masa setahun saya rugi 1 juta lebih. Orang tak bayar pun. Dia susah nak bayar. Kita ni lagi satu, muka kita ni tebal. Susah nak pergi minta merayu, minta duit. Susah. And then as we know lah, kontraktor kelas G1 ni dia susah. Dia nak bayar pun tunggu payment. Kadang-kadang payment mai sana ambil dia macam apung tampung sana, tampung sini. What to do? Macam itulah. Okey, Prof, ini soalan ketiga tu berkaitan dengan PKPB inilah. Memang kita tahu setakat ini belum lagi ada vaksin yang boleh yang efektif lah. Kalaulah katalah sukar untuk mendapat vaksin untuk COVID-19 ini dan dikatakan bahawa PKPB ini tidak juga gagal untuk menyekat penularan wabak COVID-19 ini, apa yang lagi yang boleh dibuat sebenarnya? Dari pandangan peribadi Prof. Satu soalan yang baik dan satu soalan yang mungkin sukar dijawab. Sebenarnya apabila kita membuat sesuatu keputusan itu, kita memerlukan satu resolve yang kita katakan this is the best decision we can make within the available resources yang kita ada, ya. Jadi kita berharaplah keputusan ini dibuat dengan mengambil kira syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan kita harap ada pemantauan, kita harap ada tanggungjawab, perasaan tanggungjawab daripada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang terlibat untuk really patuh kepada garis panduan ataupun SOP yang ada. If they do that, insya-Allah we think that will be fine. There will be a spike, is expected, but satu hari kita kena sedar yang this disease, we have to live with this disease. Kita kena belajar untuk hidup dengan COVID-19 ini seperti mana kita belajar untuk hidup dengan denggi. Ada masa ke semasa kita dapat epidemik, wabak. Ada masa ke semasa kita mendapat tengok wabak TB, seperti mana TB, malaria dan sebagainya. So we have to live with it. This disease have come here and learn how to live with human. So dia merebak dengan cepat. Human hasn't learn how to live with it. So kita belajar untuk hidup dengannya, dan mungkin terpaksa ada norma barulah. Ya, sekiranya katakan keputusan kita ni mungkin silap. Umpamanya katakan kepatuhan itu tidak 100% seperti mana yang diharapkan. Suddenly there is a spike. Now the first question, kita jangan panik. Is that spike as expected, dan adakah seperti mana yang kita kata kita dalam kemampuan kita? Our ventilators cukup? Adakah katil-katil di hospital cukup? Adakah kita mampu untuk menanganinya? Adakah golongan-golongan yang kena itu adalah golongan-golongan pekerja yang muda-muda yang despite macam Singapore, despite case dia tinggi tapi the death is very low, because these are the people who are not sick. 17. Dan adakah kita dapat protect golongan-golongan yang tua, golongan-golongan yang berpenyakit di kampung-kampung dan di kawasan-kawasan yang mana kita rasa berisiko? If we can protect them and we can identify this group yang mana katakan suddenly the case spike, that's why kita kena ada very strict SOP. Kita ambil nama, kita tengok siapa yang bekerja pada hari itu dan sebagainya. We do contact tracing. Kita pun government pun dah ada MySejahtera, MyTrace. If you can trace them, we can enforce the the extended MCO ataupun PKP yang diperketatkan di kawasan-kawasan tertentu seperti mana kita buat sebelum ni. Sebelum ni kita tidak ada MCO. Selepas kita ada MCO, dia tidak turun immediately, tapi kita lihat after PKP 3 baru dia turun. Jadi kita kena ulang semulalah proses itu sehingga kita ada vaksin, sehingga kita ada immunity dalam masyarakat. Ada juga persoalan yang mungkin kata some countries, Sweden decided to actually get the herd immunity very early. Mungkin
keadaan masyarakat dia berbeza dengan masyarakat kita. The acceptance of the public is different daripada masyarakat kita. Kemampuan dia punya healthcare service mungkin berbeza daripada kita, dan kita akui itulah. Tapi say that we think that one day we have to live with this disease. One day kita terpaksa menghadapinya dan kita terpaksa mencapai herd immunity. Kalau tak ada vaksin, kita dapat the natural immunity by developing antibody. Do we actually allow those young people out so that they can get infected and then get the disease early? Ini controversial. I don't know the answer. If you want to get 60% of those people infected to get the herd immunity without the vaccine, which 60% you want to choose? Very difficult question. Saya tak boleh jawab. Tetapi decision have to be made. Decision somebody has to make it. Dan kalau orang-orang yang kena itu adalah orang-orang yang tidak menyebabkan kematian, and then because of that there is a herd immunity dan nobody else get infected, kita dah dapat protect golongan-golongan yang berisiko tinggi, the vulnerable group, then maybe we have won this war. I don't know. Saya tak tahu jawapannya, ya. Tetapi saya ingin throwback lah kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Ini adalah novel coronavirus. This is for end coronavirus sebab this is new. We don't know. We getting more information setiap hari lah. Saya tidak cuba to try and imagine saya ni seorang terlalu pakar dalam bidang ni, sebab I think expert around the world. Even vaksin yang dia cari pun maybe about a year to come, and we know there's about 30 strains now. What you know, what does it mean? It means that you cannot have one single vaccine that can cover all the 30 strains. So ini juga satu persoalan yang kita tengok. Will we have one single vaccine? Kalau you ada nanti, adakah kita adil dan ada kesejahteraan? Who will get it first? Will this rich countries ataupun the big companies will sell it to us dengan harga yang kita mampu? We don't know. So kita sangat mengharapkan, ya. Kita sangat mengharapkan vaksin itu datang. Tengok-tengok kita tak dapat sebab didahulukan pada di negara-negara yang sekarang ni teruk dilanda oleh. So at the end of the day, we have to find our own answers. At the end of the day, it's our national security. Kita kena cari jalan penyelesaian yang sesuai dengan kita lah. Satu soalan yang mudah, ini soalan yang bersifat peribadi lah. You bercakap tadi Prof, tentang risiko jangkitan. Mungkin ramai di luar sana selalu bertanya, is it really senang seseorang itu dijangkiti oleh COVID-19 daripada pengalaman Datuk sendiri? This is something which is actually different daripada penyakit-penyakit yang kita hadapi sebelum ini, ya. One problem dengan penyakit COVID-19 ini ialah dia very highly infectious ataupun senang menjangkiti orang lain pada ketika orang itu tidak sedar dia dijangkiti oleh virus tersebut, ya. Kalau macam SARS dulu, we can find that dia masa the time yang dia senang menjangkiti tu, kita tengok masa tu you demam lah. So we can tengok you demam, orang yang demam tu kita quarantinekan dia, kita masukkan hospital, duduk jauh-jauh dan sebagainya. Then you know that maybe that they get the symptom very early. So kita dapat identify siapa yang kena penyakit tu dengan cepat, ya, dan we identify sebelum dia dapat jangkit orang lain. Kalau kita tengok if the kuman is too strong, kalau kena saja, katakan saudara Syekawi jangkit saja terus mati, then dia akan mati dengan sendiri. Dia tak sempat merebak daripada negeri China, tak keluar pun negeri China. Sebab bila orang tu mati, that's why how we kill the Japanese encephalitis tu dulu. Dia bunuh semua kinzir-kinzir tu. So there's no more virus. Semua dah mati, sebab bila host dia mati, dia pun mati. Tetapi this is peculiar. Dia jangkit, tapi waktu you jangkit tu, waktu itu you belum dapat sebarang gejala. Apabila you dah ada gejala, 2 minggu kemudian you telah menjangkiti banyak orang. Jangkitan itu adalah bergantung kepada banyak faktor-faktor lah.
antara lainnya adalah duduk begitu rapatlah sebab dia melalui titisan ya. So you duduk begitu rapat, kalau you bersin ke apa semua dan dia boleh menjangkiti. Macam kita duduk ni okey. Boleh duduk ni kurang-kurang 1 meter we help about 2 meter. So kalau you bersin, katakan you ada COVID dan saya terhidu dan boleh masuk, ataupun saya fokus ni dah. Ataupun pegang-pegang ni, pegang tangan, pegang muka. So that's why wash your hands regularly. Kemudian pakai mask kalau ada simptom, duduk berjarak, buat perkara-perkara lain kita tahulah ya, menjaga kesihatan kita semua. InsyaAllah kita dapat elakkan. Tapi it's very difficult. This is something yang halus, you cannot see, and it's highly infectious ya. Dan kita calculate dia punya infectivity tu dari segi RO lah. Kalau dia kata RO tu 3, dulu kita start dengan 3.5, that means setiap seorang tu menjangkiti 3 orang lain ya. Sekarang dia 0.7, which is below 1. That means setiap 3 orang tu, setiap seorang tu dia infect less than people. So we are looking at maybe the RO is 1, infectivity dia dah berkurang. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kesan perjarakan, disiplin yang ada itu. Dan kita kata, well, it doesn't spread as fast. Ini kita calculate. So yes, dia senang berjangkit kalau you tidak berjaga-jaga. Okey, faham. Jadi sayang sekali, saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri, tapi masa mencemburui kita. Tak puas rasanya kita sembang-sembang di ruang bicara ini, dan saya menjanjikan sesuatu. Mungkin Datuk Seri dan juga Profesor Datuk boleh datang lagi ke ruang bicara ini untuk memanjangkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan isu ini, kerana banyak lagi yang ingin kita sentuh sebenarnya. Apapun ialah, kita terpaksa berpisah di sini, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang memanggil, melontarkan soalan-soalan yang mungkin tak sempat kita jawab. Apapun, kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.